Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pada mulanya saya ingin ucapkan tahniah atas kesediaan kerajaan untuk melakukan libat urus dengan Pakatan Harapan dalam merangka belanjawan 2022. Walaupun tidak semua cadangan kami diterima dan yang diterima pun bukan kesemuanya, namun ianya amalan yang baik dan perlu dipuji dan diteruskan. Aspek membantu memerangi COVID ada, aspek membantu mangsa pandemik sama ada dari sudut peribadi maupun perniagaan ada, hanya mungkin aspek pelaksanaan dan strategi membangunkan ekonomi kurang jelas dan perlu diperjelaskan. Bajet terbesar, ramai yang terliur. Kawalan semasa pelaksanaan mesti diutamakan. Namun begitu, pilihan pembahas pertama backbenchers yang mewakili kerajaan amat sangat mengecewakan. Rosak semua. Tak ada orang lain ke? Ianya bagaikan menzahirkan ketidaksungguhan kerajaan pimpinan yang amat berhormat Bera apabila yang berhormat Pekan dijadikan poster boy Barisan Nasional bagi bajet 2022. Namun, ianya tidak menghairankan. Ini berlaku kerana bapa lockdown yang digelar oleh Datuk Seri ataupun oleh Yang Berhormat Pekan sendiri terhadap Yang Berhormat Pagoh, bapa lockdown dan bapa kleptokrat bersama dalam satu kerajaan, iaitu Kerajaan 69. Pada zaman pandemik yang merosakkan ekonomi negara sehingga pendapatan negara merudum dan kepesatan pembangunan negara terjejas teruk sehingga hutang baru terpaksa diambil untuk membayar hutang lama, kepimpinan yang telus, jujur dan amanah adalah teramat sangat diperlukan untuk mengelakkan pembaziran, penyelewengan dan ketirisan. Ini soal pelaksanaan. Malangnya, dengan dipilih YB Pekan sebagai jurucakap pertama kerajaan, maka harapan kami bahawa belanjawan ini akan dilaksanakan dengan kawalan yang ketat, pemantauan yang terperinci, hancur menjadi bagaikan debu. Ini menunjukkan bahawa kerajaan yang amat berhormat Bera menganggap tiada apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh Yang Berhormat Pekan dan isu 1MDB adalah perkara biasa. Saya yakin itulah juga persepsi rakyat dan pelabur sama ada tempatan atau luar negara terhadap Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sekarang. Mungkin inilah strategi di sebalik pembentukan DNB, Digital National Berhad, yang disebut oleh Yang Berhormat Kubang Pasu tadi. Pasti semua bertepuk dahi dengan mengatakan kerajaan BN telah kembali dengan budaya kleptokrasinya. Hakikat bahawa tahun ini telah melihat pembaziran dan ketirisan yang besar seperti ubah suai pejabat PM dan pejabat menteri-menteri yang menelan belanja beratus juta serta laporan Ketua Audit Negara berhubung ketirisan sebanyak lebih 600 juta amat sesuai dengan imej YB Pekan sebagai pembahas pertama bagi pihak backbenchers. Maka berkatalah mereka yang suka berkata dengan izin, it's business as usual, folks, for Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Pakatan Harapan akan menentang segala amalan rasuah, membazir dan ketirisan melalui institusi parlimen dan reform parlimen yang kita perjuangkan. Pemberdayaan jawatankuasa pilihan akan dituntut seperti mana dijanjikan melalui MOU sehingga seboleh-bolehnya setiap sen yang dibelanja
akan diperhalusi. Ini adalah kerana wang rakyat mesti dibelanja dengan betul. Kita nak harapkan siapa lagi kalau tak Pakatan Harapan? UMNO BN sudah tentu tidak boleh diharap dalam soal ini. Mereka masyhur dengan kleptokrasi. Perikatan Nasional pula yang mengasaskan kerajaan melalui sogokan jawatan dan kedudukan sehingga memulakan budaya kabinet saiz 3XL dan jawatan setaraf menteri juga tidak boleh diharap. Walaupun parti yang mendakwa memperjuangkan Islam bersamanya. Kerana rasuah, pembaziran dan penyelewengan bukan soal hudud dan oleh itu tidak sepenting persoalan timah dan jualan arak yang mereka sentiasa menjuarai. Walaupun jualan ini terkawal hanya untuk bukan Islam. Kefahaman Islam songsang sebegini, melihat pembelian kereta-kereta Mercedes untuk exco kerajaan mereka, kerana yang penting hanya yang terletak di bawah hukum hudud. Pembaziran bukan di bawah hukum hudud, maka rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, pembaziran, sokong golongan khianat, lompat parti, semua itu okey. Lebih-lebih lagi kalau dibuat atas nama Melayu Islam. Saya nak sentuh juga soal keluarga Malaysia yang turut disentuh dalam Belanjawan 2022. Bagus. Ini adalah konsep yang perlu diperjuangkan. Tapi jangan hanya semasa kita jadi kerajaan. Bila jadi kerajaan, keluarga Malaysia, keluarga Malaysia. Bila jadi pembangkang, api perkauman dibakar sesuka hati. Paling saya kesal ialah apabila kematian Allahyarham Adib dipolitikkan. Apabila semua agensi dah kata tiada bukti kukuh telah berlaku pembunuhan, maka dituduh kerajaan PH pada ketika itu sebagai membela golongan bukan Melayu dan melindungi pembunuh Melayu. PH dikuasai bukan Melayu, bukan Islam. Kamu sanggup memperalatkan satu peristiwa tragis untuk kepentingan politik kamu. Kerana yang mati itu Melayu dan yang kononnya membunuhnya adalah orang-orang India, maka dilaungkan cogan kata ketuanan Melayu dan dominasi Melayu pada ketika itu. Pada ketika itu, mana perginya cogan kata keluarga Malaysia? Baguslah. Kalau kamu nak terus mencari bukti sehingga dikenali siapa sebenar pembunuh Adib, kalau benar dia dibunuh. Tetapi saya nak tanya, kenapa kamu tak ambil kisah sedikit pun mengenai mereka yang mati dalam tahanan, yang jumlahnya sudah melebihi puluhan, yang mana sepatutnya mereka berada di bawah jagaan anggota polis dan selamat dari penderaan dan penginayaan, tetapi sebaliknya mati di bawah jagaan kerajaan. Kamu tak kisah. Kerana kebanyakan mereka adalah bukan Melayu, mungkin. Kerana ramai mereka keturunan India, mungkin. Kerana mereka dianggap samsing. Adakah itu yang didakwa perjuangan Islam kamu? Begitu juga dengan pembunuhan Altan Tuya Syaribu, yang dibunuh oleh anggota polis. Ini bukan cerita reka-reka. UTK kalau tak salah saya. Sedangkan mereka tidak kenal Altan Tuya, tiada motif untuk membunuhnya. Tetapi anggota polis dibicarakan dan dijatuhkan hukuman mati. Azizul dipenjarakan menunggu untuk dijatuhkan hukuman sambil Sirul lari ke Australia. Pendakwa raya pada masa itu menfatwakan motif tidak penting. Dan tidak perlu ditanya siapa yang mengarah mereka membunuh Altan Tuya dan meletupkan mayatnya dengan bom C4. Dapat C4 dari mana? Kedai runcit.
Tak jual. Kenapa kamu tak berminat nak siasat? Kerana nak lindungi pihak yang mengarahkan pembunuhan itu? Kerana kemungkinan dia pembesar Melayu Islam. Yang Muhammad. Dulu, dah 3 minit je tinggal. Sorry. Dulu, lama-lama dulu, ada seorang alim yang bernama Tok Guru Ni Aziz, almarhum, yang telah bangun mengingatkan umat Islam, bangsa Melayu, jangan terikut-ikut sangat dengan parti chauvinisme ini, iaitu UMNO, kerana sikap perkauman chauvinis asabiah ditolak Islam. Hadis, laisa minna man da'a ila asabiah, wa laisa minna man qatala ala asabiah, wa laisa minna man mata ala asabiah. Bukan daripada golongan kami mereka yang menyeru atas dasar asabiah, bukan daripada golongan kami mereka yang berjuang atas dasar asabiah, bukan daripada golongan kami mereka yang mati atas dasar asabiah. Diulangi merata-rata. Beliau sering ulangi, kami semua dari Adam alaihissalam satu keluarga. Pada zaman itu alhamdulillah ada usaha nak selamatkan umat Islam, bangsa Melayu dari politik perkauman serta chauvinisme, dan parti yang mengusahakan itu memang kelihatan ciri-ciri Islam padanya. Sehingga dilaungkan parti tersebut sebagai for all, selari konsep rahmatan lil alamin. Sekarang ini malangnya nama je yang tinggal. Telah tenggelam di telan arus chauvinisme Melayu Islam, dan kini mereka yang dulu tidak sealiran, sekarang sudah sealiran dengan UMNO. Dan begitu juga almarhum Ustaz Fadil Muhammad Nur yang menyeru kaumnya, wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakumun nar, dan jangan kamu cenderung dan condong pada kezaliman, kepada yang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Jangan kamu cenderung dan condong pada yang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Semua itu tenggelam dalam retorik ketuanan Melayu Islam yang dibawa sekarang. Yang zalim tetapi beragama Islam dikatakan akan tetap masuk syurga, kata mereka. Maka sejuklah hati-hati para yang zalim. Dan ini membawa saya kepada poin terakhir, iaitu pilihan raya negeri Melaka. Saya tergelak mendengar dakwaan pimpinan UMNO supaya rakyat Melaka tolak pengkhianat. Amboi, tegasnya, sedangkan di peringkat nasional mereka sekatil dengan golongan pengkhianat. Khianat is good apabila lawan yang dikhianati. Kalau UMNO sendiri yang dikhianati, maka jangan sokong, hina, katak dan sebagainya. Ada yang kata, ala PH pun bersama katak di Melaka. Maaf ya, mereka berdua bukan katak, mereka dipecat UMNO kerana tak sokong ketua menteri yang UMNO lantik. Mereka bukan lompat, katak adalah yang lompat. Dan apabila UMNO dan PAS bertanding, pasti isu yang dibawa adalah DAP musuh Melayu, musuh Islam. Last point ya. Tolak yang bersama DAP, ni konsep keluarga Malaysia, Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan politik matang mereka. Saya nak jawab cara bodoh je terhadap pembohongan bodoh ini. Berapa ramai bangsa Melayu telah berhijrah keluar Selangor dan lari ke Kelantan atau Terengganu yang kononnya Islamik sangat sejak PR yang sekarang PH memerintah, atau berhijrah lari ke Melaka atau Johor yang di bawah UMNO. Kalau lebih ramai dari Kelantan dan Terengganu atau dari Melaka dan Johor yang berada di Selangor berbanding yang dari Selangor di negeri-negeri ini, I rest my case. Janganlah terus membohongi rakyat Melayu. Mereka tiada isu nak dibawa kecuali memomok-momokkan orang Melayu Islam sehingga wujudnya paranoia dan Melayu Islam menjadi umat yang takut pada bayang-bayang sendiri. Saya nak syorkan pada umat Melayu Islam, tolak parti-parti oportunis yang tiada wawasan maupun hala tuju yang jelas untuk membangunkan bangsa dan negara, dan bersamalah dengan PH ke arah masa depan yang semakin
cemerlang. Terima kasih, Datuk Speaker. Steady Shah Alam. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Seterusnya Yang Berhormat Libaran.